Input Yang Berhormat Tuaran. Ekonomi madani kita sabar menanti. Negara makmur kita rasa bersyukur. Rakyat sejahtera realiti atau fantasi. Air dan elektrik sengsara rakyat dan pelabur. Hujan emas di negeri sendiri, hujan batu di negeri orang. Banyak hasil di negeri sendiri, semua hilang disapu orang. Kisah ini bukan di negeri orang. Ini cerita bumi di bawah bayu. Minyak dan gas bukan alang-alang. Hakikatnya termiskin 40% masih kena tipu. Terima kasih Puan Pertua kerana beri peluang pada Tuaran untuk turut membahaskan bajet 2025 di peringkat dasar. Tuaran menyokong pelbagai usaha kerajaan menangani keberhutangan negara yang sudah mencecah RM1.2 triliun, sekaligus memastikan sasaran defisit itu akhirnya dapat diturunkan dari 64% ke 60% daripada KDNK. Daripada RM421 bilion bajet 2025 ini, sebanyak RM54 bilion dibelanjakan hanya untuk membayar hutang negara. Tentunya keberhutangan seperti ini tidak baik untuk negara. Oleh itu, suruh Ketua Audit Negara supaya sumber hasil yang baru hendaklah dicari. Untuk itu, kerajaan mesti bertindak dengan pantas. Cadangan pelbagai pihak agar GST dilaksanakan semula perlu dipertimbangkan dengan penuh kebijaksanaan. Terima kasih juga di atas cadangan membina sebuah sekolah pendidikan khas autism di Tuaran. Demikian juga dengan cadangan pembinaan sebuah sekolah vocational dan sebuah sekolah seni di kawasan Parlimen Tuaran, seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Pendidikan dalam jawapan kepada pertanyaan Tuaran di Kamar Khas Khamis lepas. Dalam konteks ini, Tuaran juga minta supaya komitmen kerajaan membina SMK Nabalu dan SMK layak-layak juga di kawasan Parlimen Tuaran dapat disegerakan. Terima kasih juga di atas tindakan pantas menangani masalah kerusakan bangunan sekolah SMK Tamparuli akibat angin kencang baru-baru ini dan seterusnya menangani masalah kelas pelajar yang telah diisytiharkan oleh JKR sebagai tidak selamat. Terima kasih juga di atas peruntukan pembangunan sebanyak RM6.7 bilion kepada Sabah dalam bajet 2025 ini. Cumanya harus diingat bahawa pengawal keuangan ke atas peruntukan tersebut adalah terdiri daripada Ketua Setiausaha KSU, Kementerian Persekutuan masing-masing dan bukannya kerajaan Sabah. Kalau peruntukan itu gagal dilaksanakan tepat pada masanya, yang bertanggungjawab adalah KSU dan bukannya kerajaan Sabah. Sebab peruntukan itu adalah peruntukan pembangunan. Persekutuan dilaksanakan di wilayah Sabah. Atas hakikat bahawa semua itu adalah tanggungjawab persekutuan seperti mana dalam jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Puan Yang Pertua, rakan-rakan ahli parlimen daripada Sabah sering mencadangkan supaya wang yang gagal dilaksanakan oleh kementerian, agensi dan jabatan persekutuan yang diumumkan dalam bajet tahunan pada tahun semasa elok dimasukkan dalam tabung amanah atau diserahkan saja kepada kerajaan Sabah. Tetapi ini tidak mungkin berlaku. Sebab duit itu tetap persekutuan dan tanggungjawab persekutuan. Secara prinsipnya kalau gagal, yang gagal adalah kerajaan persekutuan bukan kerajaan Sabah. Tuaran ingin bertanya kepada kerajaan persekutuan, dalam bajet 2022, dalam bajet 2023 dan dalam bajet 2024, berapa peratuskah daripada peruntukan tersebut yang gagal dilaksanakan? Dan apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mengelakkan kegagalan tersebut di masa akan datang? Penambahan pemberian khas daripada RM300 juta kepada RM600 juta di bawah perkara 112C dan perkara 112D Perlembagaan Persekutuan dialuluhkan dan Tuaran ucap terima kasih. Namun, tuntutan rakyat Sabah agar pemberian khas di bawah perkara 112C dan perkara 112D Perlembagaan Persekutuan tersebut dapat dilaksanakan seperti yang diharap-harapkan, yaitu 2/5 ataupun 40% daripada jumlah pungutan hasil persekutuan kepada Sabah hendaklah diberikan kepada Sabah. Tuaran perlu ulangi kenyataan bahawa Seksyen 2/1 bahagian 4 jadual ke-10 serta Seksyen 1/E
perkara 112C Perlembagaan Persekutuan itu merupakan hak perlembagaan Sabah. Hak ini tidak perlu dikelirukan dengan interpretation yang lain sebab sumber perundangan ini adalah para syarat pemimpin-pemimpin Sabah ketika bersetuju membentuk negara baru bernama Malaysia 1963. Ilham pada syarat tersebut diambil daripada sistem perkongsian hasil di antara negeri dan persekutuan di Australia yang digunakan pakai sehingga pada hari ini. Oleh sebab itu, pemberian khas RM600 juta dalam bajet 2025 ini hanyalah pemberian interim, hanya sementara. Dan mekanisme penentuan kuantum 40% seperti mana telah dicadangkan oleh Kerajaan Sabah kepada persekutuan perlu diteliti dan dipertimbangkan dengan penuh semangat keadilan, keikhlasan tata kelola, dan semangat membina Malaysia yang bersatu padu, makmur dan matang dalam perpaduan. Sabah tidak mau sekali-kali rasa tertipu dalam pembentukan Malaysia. Dalam mempertimbangkan pelaksanaan hak Sabah ini, Tuan juga mengusulkan agar perkara 97/1 Perlembagaan Persekutuan dipindah untuk membolehkan Kerajaan Sabah memungut 40% hasil tersebut secara langsung daripada sumber hasil. Puan Yang Pertua, hakikatnya adalah hak 40% Sabah tersebut telah dinafikan oleh Kerajaan Persekutuan selama lebih 45 tahun akibat kegagalan mengkaji semula pelaksanaan hak tersebut pada tahun 1974. Dan masa sudah tiba hak ini ditunaikan sekalipun secara berperingkat-peringkat. Majlis Perunding Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 yang dipengursikan oleh Yang Amat Berhormat Tambun perlu meletakkan jangka masa bilakah keputusan muktamad dapat diputuskan dan dilaksanakan. Tuan difahamkan bahawa keputusan muktamad dalam hal ini akan diputuskan bersama di antara Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Yang Amat Berhormat Premier Sarawak dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Sebenarnya selama 38 tahun, yaitu dari 1974 hingga 2012, Kerajaan Persekutuan berselindung di bawah The Emergency Public Order and Crime Prevention Ordinance 1969. Satu undang-undang yang cukup zalim dan menggerunkan. Sekaligus menyebabkan rakyat takut membincangkan hal seperti hak 40% Sabah. Seterusnya menafikan hak 40% Sabah. Sabah diberikan hanya RM26 juta setahun bermula 1970 hingga 2019. Sungguh tidak adil. Pemansuhan undang-undang zalim tersebut pada 2012 akhirnya memberi ruang pada rakyat membincangkan hal seperti itu dengan bebas. Semasa Kerajaan Barisan Nasional, tuntutan demi tuntutan terhadap hak-hak tersebut oleh pelbagai kumpulan NGO akhirnya asakan tersebut menghasilkan penubuhan Majlis Perunding Perjanjian Malaysia 1963 pada 2017 yang dipengursikan bersama oleh Yang Berhormat Datuk Anifah Aman dan Yang Berhormat Datuk Nancy Sukri dan saya selaku anggota Jemaah Menteri Persekutuan yang berasal daripada Sabah pada ketika itu, maka Tuan juga dilantik sebagai anggota majlis tersebut. Inilah penglibatan pertama saya dalam memperjuangkan pelaksanaan MA 63. Puan Yang Pertua, Majlis Perunding MA 63 ini diteruskan dalam Kerajaan Pakatan Harapan pimpinan Tun Dr. Mahathir pada tahun 2018. Pada kali ini majlis tersebut dipengursikan sendiri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sekali lagi saya selaku Timbalan Ketua Menteri Sabah dilantik menganggotai Majlis Perunding MA 63 sekaligus berpeluang meneruskan perjuangan MA 63 melalui majlis tersebut. Kini di bawah Kerajaan Perpaduan ataupun Kerajaan Madani, Majlis Perunding tersebut diteruskan dan dipengursikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Cumanya pada kali ini ada jawatan kuasa teknikal yang dipengursikan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri 2, yaitu Yang Amat Berhormat Putrajaya. Pakatan Harapan Sabah diwakili oleh Presiden APCO yang juga anggota Jemaah Menteri Persekutuan Yang Berhormat Penampang. Selaku backbencher ataupun penyokong kerajaan pada ketika ini, peranan saya adalah menyuarakan hati nurani rakyat Sabah dalam tuntutan hak 40% tersebut.
Poin yang pertama, saya sebut semua ini agar suara-suara yang mempersoalkan apakah saya yang buat selaku ahli parlimen dan anggota pentadbiran selama ini untuk memperjuangkan ME 63 itu. Hakikatnya, perjuangan saya konsisten walaupun dalam kedudukan yang berbeza. Pernah di sebelah pembangkang maupun dalam kerajaan sepanjang perkhidmatan saya sebagai ahli parlimen 5 penggal. Isu mengenai pelaksanaan ME 63 memang populer, terutama sekali sebelum pilihan raya umum. Sebab itu kepimpinan kerajaan sekarang perlu diperingatkan bahwa parti-parti yang bergabung di atas nama Kerajaan Perpaduan dan kini menjadi Kerajaan Madani, masing-masing pernah berjanji dalam manifesto pilihan raya untuk menunaikan hak Sabah ini seperti mana yang terkandung dalam Perjanjian Malaysia 1963. Kita tidak sepakat mengatakan bahwa kita ini generasi pelaksana. Kita seharusnya laksanakan. Janji mesti dikotakan. Poin pertama, Tuan juga ingin bersama-sama dengan rakan-rakan ahli parlimen daripada Sabah dan Sarawak agar hak Sabah dan Sarawak mendapat 1/3 daripada jumlah kursi parlimen di Dewan yang mulia ini. Seperti mana yang termaktub dalam ME 63 yaitu itu ditunaikan dengan pantas.